Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan bab yang keempat yang berkait dengan sutrah musalli. Kerana di bawah bab ini Imam An-Nasa'i rahimahullah kemukakan dua hadis. Di bawah bab ini Imam Nasa'i kemukakan dua hadis, iaitu sutrah musalli. Jadi hadis yang pertama telah kita bincang pada minggu lepas. InsyaAllah pada malam ni muka surat 9 di bawah Kitabul Qiblah itu, iaitu hadis yang ke-747. Dalam muka surat 9 itu, cuba tengok bahagian atas itu, nombor 9 itu sebenarnya sambungan sambungan nota yang minggu lepas berkait dengan sutrah musalli. Jadi seperti yang saya sebut sebelum ini, bahawa sutrah musalli ini setengah ulama mereka berpendapat adalah lebih baik. Ini semacam kritikan sebenarnya terhadap tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i. Dia kata sebenarnya sutrah musalli ini sebaik-baiknya dibuat seperti mana Imam Bukhari lah. Sebab Imam Bukhari dia buat sutrah musalli ini mana bab-bab berkenaan dengan sutrah, abwabus sutrah. Walaupun di bawah sesuai dengan Kitabul Qiblah, tetapi sutrah ni kalau dalam kitab Sahih Bukhari dia buat tajuk dengan meletakkan abwabus sutrah, bab-bab sutrah. Itu lebih sesuai. Jadi di bawah bab-bab sutrah itulah dia ada mana tajuk-tajuk kecil yang lain. Kerana berkenaan dengan sutrah ni, walaupun di bawah Kitabul Qiblah, tetapi tajuknya banyak juga, beberapa bab. Itu pandangan setengah ulama lah. Tak apalah. Jadi di bawah sutrah ini, sutrah musalli, Imam Nasa'i kemukakan dua hadis. Jadi pada muka surat 9 itu, poin yang ke-9 itu sebenarnya berkait dengan perbezaan ulama dari sudut meletakkan hukum, istilah hukum sutrah itu wajib ke sunat ke. Tapi jumhur ulama kata tidak wajib, sunat lah. Tetapi mengikut setengah ulama dia kata wajib. Misalnya tengok di sini lah, misalnya Imam Asy-Syaukani berpendapat meletakkan sutrah adalah wajib kerana arahan dalam hadis yang ke-746 ini, arahan ini bagi kerana arahan yang terdapat dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan sutrah ni maksudnya. Sebab dia ada hadis berkenaan sutrah dalam bentuk perintah daripada Nabi SAW. Maka kata Imam Syaukani, perintah itu mesti dipakai dengan makna wajib, sebab tidak ada qarinah yang memalingkan maksud wajib kepada makna sunat itu. Itu pendapat dia lah. Antara yang disebut di sini saya tidak kemukakan lah. Antara pandangan ulama yang mengatakan sutrah itu tidak wajib, tapi sunat yang ditekankan, sunat muakkadah itu. Dia kata kerana ada Nabi tidak guna sutrah pun. Ada juga. Cuma bagi ulama yang mengatakan wajib itu di tempat padang luas, di pada pasir, dia kata. Masalah sebenarnya ada juga di pada pasir Nabi letak sutrah, ada juga. Melihat kepada hadis itu secara kolektif tu, maka ulama kata di sini menunjukkan bahawa itu qarinah lah kira-kiranya. Qarinah. Kalau perkara ni wajib, mesti Nabi lakukan dengan kita kata istiqamah lah.
konsisten lah. Tapi tidak. Selepas ni kita akan jumpa hadis bagaimana Nabi solat di tempat terbuka, walaupun tentu dah tidak ada orang lalu tu, tapi Nabi letak juga. Jadi di situlah punca khilaf. Tetapi kena ingatlah, walaupun kita bincang tentang khilaf ulama, hak baiknya hak mana? Hak dikatakan terbaik, hak kata tidak sunat pun, memang dia kata molek lah letak tu, cuma nak letak hukum tu. Jadi kalau mengikut Syaukani ni kan, maknanya kalau tidak buat tu berdosa lah. Itu maksudnya. Tapi kalau jumhur ulama, kalau tidak letak, maknanya tidak dapat pahala sunat, tapi tak berdosa. Begitu ya. Jadi bagi ulama yang mengatakan wajib, dia kata bukan isu letak sutrah tu saja. Ada kata-kata Nabi tu yang mengisyaratkan kepada mana tidak sempurna. Bahkan bahasa yang digunakan oleh Nabi tu akan memutuskan salat. Kita akan bincanglah dalam hadis selepas ni. Baik. Dalam hadis yang kedua di bawah bab sutrah musalli, iaitu hadis yang ke-747. Wa bi qala akhbarana Ubaidullah وبي قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أنبأنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يركز الحربة ثم يصلي إليها. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW. Beliau telah berkata, beliau telah memacakkan tombak dan kemudian beliau salat menghadapnya. Cuba tengok teks tu. Kalau terjemah itu tidak nampak sangat. Di sini disebut riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi. Qala. Jadi isu qala tu kita nak terjemah macam mana tu? Nabi telah berkata ya. Mana Nabi telah berkata. Kana, itu satu isu tu. Kana. Sebab tu cuba tengok nombor 1 di bawah tu nota kaki tu lah. Sebab kalau terjemah ni kana yarkuzul hibah, mana dia ni satu terjemah sebab kana ni dia ada makna takkid. Kana ni dia ada makna takkid. Dia boleh terjemah dengan makna perbuatan yang lazim. Itu ada dibincang, kita bincang dah dulu. Syekh Ityubi ni bincang dengan panjang jugalah. Jadi di sini setengah ulama menterjemah Nabi ni selalu memacakkan tombak kecil. Harbah ni sebenarnya tombak kecil. Untuk dijadikan sutrah tu. Jadi selalu dia. Jadi takkanlah Nabi sendiri kata dia. Jadi yarkuzu ni kata-kata siapa? Kalau kita terjemah, qala telah berkata Nabi. Tiba-tiba kana yarkuzu, mana dia sentiasa memacakkan harbah, yakni tombak kecil. Kemudian dia sembahyang. Nabi ke kata begitu? Sebab telah cuba tengok dalam nota kaki di bawah, dalam nuskhah al-Mujtaba, nuskhah yang kita guna ni lah. Yang sebagai ringkasan kepada Al-Kubra itu. Jadi dalam nuskhah Al-Mujtaba disebut kalimah qala. Dalam Al-Kubra disebutkan annahu kana yarkuzul harbah. Tak ada qala itu. Kalau qala apa makna qala situ? Maknanya qala tu cuba tengok di bawah tu lah, ana tulis dah tu kan. Mudah sini. Jadi annahu kana yarkuzul harbah, yang bermaksud sesungguhnya beliau memacakkan tombak kecil. Kenyataan dalam Al-Kubra lebih jelas menunjukkan kata-kata berkenaan adalah daripada Ibnu Umar. Jadi yang sebut kana yarkuzu tu bukan Nabi, tapi Ibnu Umar. Sebab kalau dalam Al-Kubra tu lebih jelas lagi. Namun ada juga ulama yang menyebutkan kenyataan dalam Al-Mujtaba juga betul, tetapi perlu pada takdir ganti nama qala yang berperanan sebagai fa'il adalah Ibnu Umar, bukan Nabi. Jadi qala tu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala tu dhamir. Dan dia yang menjadi fa'il kepada qala itu. Kalau kita ngaji bahasa Arab, qala tu fa'il. Mana fa'il dia? Fa'ilu dhamirun mustatirun fihi. Ya'udu ala Ibni Umar. Gitulah. Dhamir dia tu. Dhamir mustatir. Takdirnya huwa, kembali kepada Ibnu Umar, bukan kembali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita nak begitulah, maknanya bagi setengah ulama kata tak salah juga dia punya riwayat ni, sebab qala tu cumanya ulama nahwu kata. Jadi kembali kepada jauh tu tidaklah kuat. Dia dhamir ni kembali pada yang paling dekat itu. Antara Ibnu Umar dengan Nabi tu, dari segi susun ayat tu nak kembali pada Nabi, itulah lebih dekat. Kalau pakai gitu tak kena dengan kana yarkuzu tu.
Itu maksud dia je. Saya sebut tu bukan apa, kalau tengok dalam hak terjemahan Indonesia tu, mungkin kita jadi pening. Lepas tu, takkanlah Nabi kata dia. Nabi guna istilah. Nabi bersabda, dia selalu. Takkan Nabi guna begitu. Kalau Nabi nak guna, kuntu arkuzul harbah. Itu baru betul. Tak apalah. Itu, jadi kukuk mana pun, kita boleh tengoklah di situ, maknanya mana khilaf di situ ada berlaku dalam bab ni. Cuma kuku mana ulama kata kalau tidak melibatkan takdir, sebab setengah ulama kata sesuatu yang khilaf berkait dengan bahasa, kalau yang tidak takdir itu lebih diutamakan. Ada yang kata begitu. Tak apalah. Lepas tu kita kata siapa salah ni? Tak tahulah. Ana pun tak berani nak kata siapa salah tu. Gini lah mudahlah. Kita pakai kedua-dua. Mana kalau kita nak kekal dengan teks asal tu, kita kena takdir. Kena takdir. Seperti mana setengah-setengah ulama kata. Mana qala tu bukan qala Nabi, tapi qala hak perawi mula-mula sahabat Ibnu Umar tu. Tu. Baik, tak apalah. Jadi dalam hadis ni, sebelum kita pergi pada perbincangan dan pedoman hadis, daripada hadis ni kita dapati secara umumnya Ibnu Umar menyebutkan bahawa Nabi SAW mana bila dia nak salat, maknanya salat ni bukan di masjid. Bukan di Masjid Madinah, tapi di musalla. Musalla memang tempat salat yang tidak khusus lah. Jadi Nabi pacakkan tombak. Pacakkan tombak itu apa fungsi dia? Sutrah. Dan Nabi mengadap. Jadi di sinilah sebenarnya terletak, kalau kita tanya kita, kenapa letak di bawah tajuk Kitabul Qiblah ni? Kait yang kiblat, tombak apa ni, sutrah ni letak mana? Letak tepi ke? Tak boleh kiri, boleh kanan. Tak letak depan sutrah. Nama lagi sutrah. Hak hikmat dia tu selepas ni lah. Ini berkait dengan kiblat juga. Sebab tu dia mari banyak dan boleh lihatlah kepada contoh tajuk-tajuk yang dikemukakan oleh Imam Nasai. Baik. Situlah sebenarnya terletak kesesuaian munasabah dengan kitab itu, dengan tajuk induk yang dibuat oleh Imam Nasai. Baik. Yang pertama hadis bab, iaitu hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar ni adalah muttafaq alaih. Maknanya tinggilah kedudukan hadis ni. Muttafaq alaih. Yang kedua, makna ungkapan yarkuzul harbah adalah Nabi SAW menyuruh tu, menyuruh agar dipacakkan untuknya tombak kecil. Sebab kalau kita tengok dalam teks ni, hadis 747 ni, mana tidak nampak Nabi suruh. Seolah-olah Nabi sendiri yang pacak. Apa tu? Nabi sendiri yang pacak. Kita kata, kita mau lalu nak ulama kita nak cek. Siapa nak tahu siapa dia pacak ni? Nabi ke orang lain? Dia gini. Sebab hadis ni dia ada satu istilah depan kita nak bahas satu isu ni, kena jam'ul adillah. Kena ambil semua hadis dalam hadis untuk mana kita kena tengok semua. Baru dia boleh nampak dengan jelas. Jadi kenapa ulama kata sebenarnya sini Nabi kau pacak? Kalau zahir hadis Nabi lah pacaknya, kana yarkuzu al-harbah. Dia sendiri yang pacak. Tapi tengok dalam riwayat Syaikhain, yakni Bukhari Muslim, daripada jalur sanad Abdullah bin Numair yang diriwayatkan daripada Ubaidillah, yang menyebutkan begini, bahawa Rasulullah SAW apabila keluar pada hari raya, beliau menyuruh agar dipacakkan tombak kecil untuknya. Maka dipacakkan tombak di hadapannya. Kemudian beliau salat menghadap ke arahnya. Boleh jadi juga dalam masa-masa yang lain beliau sendiri yang boleh jadi sebenarnya sepatut duduk di bawah tu, bukan di situ. Kalau tu sebenarnya huraian ulama tu. Jangan takut silap, sepatut bawah tu kenapa duduk situ tu. Boleh jadi dia berada di bawah tu. Mana di barisan yang lain lah. Ada setengah ulama boleh jadi juga masa-masa yang lain Nabi sendiri. Kok mana pun begini. Daripada hadis dari riwayat Bukhari Muslim ni sebut Nabi pacak sendiri. Tak ada setengah ulama dia kata dalam hadis riwayat Ibnu Umar ni sebut Nabi pacak ni mengikut riwayat Ibnu Umar, ini riwayat ringkas lah. Ringkas. Hak sebenarnya dia suruh orang lain pacak tu. Tapi setengah ulama kata ada dalam riwayat lain pun Nabi pacak, tapi bukan di sini. Hak ni semaya raya ni. Semaya raya ni. Waktu di musalla, di tempat terbuka luas. Kita pun tidak nak bicara tu. Padahal Masjid Madinah tu kebesaran berlebih lagi dari segi fadilah. Maka dia sendiri sebut apa tu mai luar. Pada mai tu mai luar. Padahal semaya di luar, di musalla tempat terbuka tu tidaklah
selebih salat dalam Masjid Madinah. Jadi Nabi buat gitu tu dia ada maksud lain lah. Tu maksud lain tu pun kita maklum lah, kita bincang dah sebelum ni. Baik. Yang ketiga, sebagai ulama beristilah dengan hadis ni tentang hukum wajib bersutrah ketika salat. Tu. Ni antaranya lah. Kenyataan ni difaham daripada kalimah kana yang bermaksud sentiasa melakukan. Sebab dia kana ni dia boleh. Sebab dia ada makna takkid, makna dia nak seolah-olah dengan kehadiran kana pada fa'il tu, dia nak menguatkan perbuatan itu daripada sekali-sekala kepada makna lazim. Dia faham gitu oleh ulama. Tetapi dulu kita bincang dah dalam, tak ingat hadis mana bab berapa, Syekh Ethiopi dia bincang khusus. Dia kata kana ni memang banyak juga dipakai begitu, tapi bukan semua. Jadi bagaimana kita nak pastikan di sini kana pakai dengan makna sentiasa? Dan ada kalanya dipakai dengan makna ada ketikanya. Ada Nabi buat, tapi tidak makna sentiasa. Hak ni ulama kata kena melihat pada qarinah juga. Jadi kita nak tahunya bahawa Nabi ni dalam sebab itulah dia panggil kaedah jam'ul adilah tu. Hak berkait dengan sutrah ni keluar mari semua hadis. Berat kalah tu. Nak cari habis hadis dalam kitab ni. Tapi hijab ulama gitu ya. Kita je baca ni pun malas dah. Para je baca ya. Rupanya saya tidak kemukakan semua di sini. Cuma ulama mengatakan antara qarinah dia kerana ada hadis Nabi tidak baca. Dah hadis tu sahih juga. Bukan setiap kali Nabi nak semaya kalau di luar masjid mesti letak. Ada ketikanya tidak. Tapi setengah ulama kata hak tidak tu dia pada luar. Dalam keadaan jumlah tidak ramai. Tak ada kemungkinan orang lalu pun. Ni pula kata tu andaya awak ya. Andaya tu boleh macam-macam. Kita akan jumpa lepas ni. Masalah lalu ni bukan orang saja. Hemar boleh lalu. Anjing boleh lalu dalam hadis. Semua tu akan memutuskan salat. Apa makna putus salat tu kita bincang selepas ni. Sebab itulah kukuk mana pun kena ingat. Dalam bab sutrah ni dia isu penting dalam bab semaya. Sebab tu kalau kita dalam masjid ni peringatan lah. Kalau dalam internet tu saya tengok syarah-syarah oleh kita kata pensyarah-pensyarah hadis lah baru ni. Dia kata kalau kitab-kitab klasik memang kalau dia tidak kata wajib pun ini isu yang sangat penting. Tajuk penting. Tu. Sebab tu salah satu sebab tu dia letak di bawah Kitabul Qiblah. Qiblah ni kan syarat untuk sah semaya. Duduk situ dia letak. Itu isyarat dah tu. Ni boleh tengok dalam dia panggil Taujih Fiqh Imam Nasa'i. Pembayu kita tu. Dia nama apa tak ingat, dia buat master. Dia asalnya tesis master dia. Dia bincang tentang fiqh Imam Nasa'i berdasar pada tajuk dia. Dia nak ayat penting sebab Imam Nasa'i ni walaupun dia tidak kata Imam Nasa'i ni antara yang kata tidak wajib sutrah seperti mana kata Syaukani dan setengah-setengah ulama tu, tapi kukuk mana pun penting. Sebab dia berkait dengan syarat sah semaya iaitu kiblat. Baik, begitulah. Okey, bab yang kelima cuba kita pergi pada bab seterusnya lah. Al-amru bid-dunu minas sutrah. Bab perintah mendekati sutrah. Mana sutrah itu tidak boleh. Jadi sutrah ni jarak. Dia gini Di sini saya tidak catat, terlupa nak catat. Bila kita bercakap tentang sutrah, antara jarak ni dia di mana? Di tempat sujud ke kepada kaki kita tu? Itu khilaf pula. Setengah ulama kata sutrah ni dia dikira pada qiyam, tempat kita berdiri tu. Tempat kita berdiri dia kira. Kebanyakan ulama kata tidak. Hak paling ramanya kebanyakan ulama kata dia kira jarak tempat kita sujud tu hasil lepas tu. Berapa kadar dia selepas ni lah. Kita bincang selepas ni. Tapi cuma perbincangan ini saya tumpukan kepada kadar mana kita ambil kira antara tempat sujud. Sebab tu kebanyakan ulama kata begitu. Sebab apa? Kita tidak tumpukan tu. Sebab kalau kata tempat kaki pun hak tu ya jadi ada ulama kata kena nehasta tu. Kalau nehasta kira tempat sujud parah tu. Hasta ni hasta ni. Dia panggil wustul yad, jari tengah dengan ni bucu. Panggil apa ni? Mirfaq. Ni sini. Sekaki lebih tu. Mungkin 20 inci mungkin lah. Tak ingat nak ukur. Mungkin kita kata 20 inci kali ni.
Oh, kalau kita ambil pendapat tu patut bermula di dahi, jauh nah tu. Sebab tu Imam Malik kata tak. Dia kata sebenarnya hak betulnya supaya dalam sah tu. Antara kita dengan sah depan tu. Tu ya, lebih kurang sejengkal. Tu kata Imam Malik. Rasulullah ayat dia kata hak ni tu dia kira di kaki. Kalau kira di kaki pun lebih kurang je lagi situ juga. Tapi kalau kira di kaki, bolehlah pakai hak ni hasta. Lepas tu kalau nak pakai shibra lagu mana kau di kaki? Nak pakai hak sejengkal, start di kaki. Tu je setengah ulama kata, kenyataan ulama tu kita kena ingat. Kalau siapa perkataan naik kaki, bukan naik kaki naik hasta tu, itu merujuk pada dia kira di tumit tu. Tempat kita pijak tu. Baru boleh pakai. Jadi hak kata sejeka, sehasta, hak tu dia kira pada ni. Dahi tempat kita sujud. Macam-macam ada setengah kata 3 hasta. 3 hasta kalau nak kira di kaki pun jadi pendek benar tu. Dikira di dahi juga. Cumanya hak tu ketika salat, ketika duduk, ketika duduk, dikira di kepala lutut. Macam-macam lah ulama sebut tu. Baik. Hak sebenarnya apa dianya? Apa sebenarnya yang nak disentuhnya? Supaya orang tidak lalu ketika kita salat itu dalam kadar kaki dengan tempat sujud. Sebab itulah dia perlu dijarakkan sedikit. Sebab tu kalau Imam Malik mudah. Sutrah kita letak tu dia tidak mengganggu ketika kita sujud. Kadar itu saja. Kata Imam Malik. Supaya kita dah buat sah lah ni. Baik, perkara tu akan ada juga lah selepas ni. Hadis 748. Wa bi qala akhbarana Ali bin Hujr wa Ishaq bin Mansur qala hadatsana Sufyan an Safwan bin Sulaim an Nafi' bin Jubair an Sahli bin Abi Hathmah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha la yaqta' asy-syaitan alaihi salatahu. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Sahal bin Abi Hathmah. Tersilap tu buat tu Hathmah tu dia sak tu kena mati tu. Sebab ni ana rujuk dalam biodata dia lah. Memang dia sebut sak tu mana sukun lah. Hak tu berbaris fathah, bukan Hasamah tu ada juga orang lain. Ini kena Hathmah silap tu buat tu. Sahal bin Abi Hathmah beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu salat, maka hampirilah sutrah supaya syaitan tidak boleh memutuskan salatnya. Jadi sebelum kita pergi pada perbincangan itu, dalam hadis ni jelas sebut, maknanya kena hampiri sutrah. Ni saya ambil kira ni pendapat ramai yang mengatakan jarak tu bermula di tempat sujud. Hampiri sutrah. Supaya syaitan tidak boleh memutuskan salatnya. Jadi bagi ulama yang kata sejengkal tu, dia kata maknanya daripada tempat sujud, tempat itu tu mana kambing boleh lalu, seekor kambing boleh lalu. Maknanya sedikit lah lebih kurang, ataupun sekaki. Tak apalah, cuba kita tengok di sini. Jadi apa maksud Nabi kata hampirilah sutrah supaya syaitan tidak boleh memutuskan salatnya. Yang pertamanya sebelum kita pergi pada perbincangan ni pertama kali ni jumpa Sahal bin Abi Hathmah. Siapa dia ni secara ringkas lah. Biodata Sahal bin Abi Hathmah tu. Tertinggal tu ada masalah spelling tu perbetulkan lah. Biodata Sahal bin Abi Hathmah. Nama khas dia adalah Abdullah. Dia Abdullah ni dia ada kitab khusus pula. Nama-nama sahabat, nama Abdullah tu. Mana ada kitab khusus pula. Atau kena rujuk situ. Ada yang mengatakan nama beliau dengan lengkap adalah Amir bin Sa'adah bin Amir bin Adi bin Jusham bin Majda'ah bin Harithah bin Al-Harith bin Al-Khazraj Al-Ansari. Ada yang menyebutkan kunyah beliau, ni beberapa kenyataan daripada ulama lah. Abu Abdurrahman. Ada yang kata nama kunyah pada sahabat Abu Yahya dan Abu Muhammad Al-Madani. Jadi kenapa banyak tak serupa ni? Boleh jadi dia ada anak ramai. Kunyah-kunyah ni diletakkan kepada, disandarkan kepada anak dia kan? Abu Muhammad, ayah Muhammad. Boleh dia ada anak dia nama Muhammad. Gitulah maksud yang disebut oleh ulama tu. Cuma tidak disebut anak pun, cuba cari juga. Jadi dalam banyak-banyak kunyah ni hak mana? Hak popularnya, hak sahun. Sebabnya setengah-setengah ulama tu siapa dia sebut, tapi orang ni tak cuba cari, wallahu alam.
Abu Hatim mengatakan beliau salah seorang sahabat yang melakukan bai'atus syajarah. Tu menjadi penunjuk jalan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Uhud, peperangan Uhud, dan beliau telah turut serta dalam semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Perang Badar dia tak hadir. Cuma di sini anda tidak masuklah. Anda tengok Al-Waqidi, Waqidi kata masa Nabi mati, masa Nabi wafat, umur dia ni 8 tahun. 8 tahun. Ulama kata tak logik ke Abu. 8 tahun. Ramai ulama tak terima lah. Tapi ada orang kata betul dia tu. Tapi ramai ulama kata tak betul. Sebab dia ni tengok pada dia pergi perang ke 8 tahun. Tak munasabah lah. Lepas tu masalah dia mati zaman Muawiyah. Lepas tu pergi perang semua dalam masyhad hak Nabi hadir. Kecuali Badas. Lepas tu dia pergi perang Uhud tahun 3 tu umur berapa? Tu nama tak nasabah. Tapi ada dia orang terima pendapat Waqidi. Jadi ulama kata ikut dia. Jadi tak kira je kebanyakan ulama kata tak betul. Takut ada jumpa dalam internet lah sebut. Baik. Yang kedua, hadis sahabat Hasmah ini sebenarnya sahih. Ini sahih. Hak ni pun anda tidak sebut juga. Cuma dalam kitab asal boleh rujuk bagi yang boleh bahasa Arab. Ada perbincangan. Dikemukakan kritikan ulama terhadap hadis ini dari sudut sanad itu. Ulama tidak kritik matan itu di sudut sanad. Tetapi bila dikumpulkan sanad secara keseluruhan lah, akhir sekali ulama kata tak boleh, kena kata sahih juga hadis. Itu ringkasnya begitulah. Jadi Syekh Ityubi bincang, tu saya tak bincang lah. Yang ketiga, hadis bab menunjukkan mendekat ke diri pada sutrah ketika salat adalah termasuk dalam syariat. Jelas, ni tak ada khilaf. Termasuk dalam syariat. Ia bertujuan agar musalli lebih fokus dan dapat tertinggal. Lebih fokus dan dapat menjaga kualiti salat dengan lebih maksimal. Dengan lebih berkesan. Baik, minggu lepas saya telah sebut dah. Tujuan utama, hikmat utama daripada sutrah ini adalah sebagai tazkirah kepada dua pihak. Yang pertama sekali, tazkirah kepada musalli itu sendiri. Bila dia letak sutrah dalam keadaan pihak sutrah ni untuk apa? Itu tazkirah untuk dia. Maknanya bila dia salat, mata dia tu tidak akan pergi ke banyak arah. Untuk dia tazkirah. Dan tazkirah untuk orang yang lalu. Bila dia tengok ada letak depan, dia tak akan lalu. Misalnya dia letak topi keledar ke, dia letak beg laptop dia ke. Dia letak telefon ke. Kan setengah ulama kata garis sel pun boleh dah sutrah ni. Hadis Abu Daud tu. Khilaf pula ulama situ. Ulama kata tak boleh. Tapi khilaf lah. Ada kata boleh. Letak, kalau tak ada. Sebab tu ulama, setengah-setengah ulama kata masalahnya tak ada apa-apa nak letak. Beg pun tak ada. Tak ada semua segi. Telefon pun tak ada. Jangan letak telefon, kena beringat juga lah. Yang lari bodoh, susah kita pula. Nak jadi sutrah, lebih berat pada sutrah pula lah. Kau jadi tak khusyuk pula maya. Kena berhati-hati juga. Tu kena keadaan tu. Tak apalah, kukuk mana pun, bagi ulama yang mengatakan bahawa boleh itu tu untuk situasi dalam keadaan tidak ada objek yang tinggi. Sebab setengah ulama kata kalau nak kira misalnya Imam Malik Imam Malik dia kata tak boleh. Dia kata untuk tinggi sutrah tu mesti kadar dia seperti Nabi sebut mislu pelana unta tu. Seperti pelana unta tu. Pelana unta lebih kurang sekaki. Ataupun pelana kuda, pelana lah kayu letak kaya tidak sampai sekaki untuk tempat kita duduk tu. Sekadar tu. Paling kurang. Itu kira minimal. Tapi ulama lain kata tidak. Itu contoh saja. Contoh barang ada. Barang ada. Memang ada sebut pun dalam syarah. Gapo dia barang ada. Kita boleh letak sebagai peringatan. Tak ada semua tu. Boleh pakailah hadis Abu Daud tu. Hak tu tujuan awak garis saya tu. Jadi sebab tu ulama memperingatkan jangan kita salat di masjid ni di ruangnya keluar masuk tu memang bersalah dengan sunnah lah. Kalau kita pergi pendapat kata tidak wajib pun bersalah dengan sunnah perbuatan tu. Dahlah tak ada. Kalau ada sutrah pun tapi tempat lalu tak boleh. Mana kita kena bila kita nak salat kena cari tempat misalnya kita tiar ke dinding ke. Kalau tak ada kita letaklah objek apa-apa kain sejadah ke. Itu maksudnya.
Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan orang yang tidak buat sutrah dalam keadaan ada sesuatu boleh buat, dia rugi besar. Dia rugi besar. Baik. Yang keempat, dalam kitab Al-Kawkabul Wahhaj War-Raudul Bahaj ni, kitab ni fi syarhi Sahihil Muslim. Tu nama penuh dianya. Saya ambil separuh saja tu. Sebab dia setengah-setengah dalam internet tu dia sebut separuh gitu. Bila tengok asal tu dia ada panjang lagi. Fi syarhi Sahihil Muslim. Penulis dia nama Muhammadul Amin bin Abdullah. Dia ni memang dia letak nama dia Asy-Syafi'i. Dia declare nama dia, dia claim nama dia, memang dia mazhab Syafi'i lah. Apa kata dia? Dia syarah Muslim ni, kitab ni. Syarah Muslim. Cuma ni ana rujuk dalam Maktabah Syamilah lah. Tapi ada dia punya PDF dia, boleh tengoklah. Apa dia kata? Beliau telah menegaskan bahawa isu jarak musalli dengan sutrah adalah perkara khilaf ulama. Ada di kalangan mereka yang menetapkan jarak tertentu, misalnya 6 hasta, 3 hasta, dan ada yang menganggarkan sejengkal. Bagi Imam Malik, isu kadar sutrah daripada musalli adalah tidak dihadkan. Jarak tu, cuma ketinggian dia tu, Imam Malik terima. Tinggi sutrah tu, berapa? Dia kata kena, itulah pelana unta tu lah. Tapi jarak antara tempat sujud dengan itu tu dikata khilaf. Jadi bagi Imam Malik, isu kadar sutrah daripada musalli ni tidak dihadkan sebenarnya dengan jarak tertentu. Bahkan ia memandai kadar yang selesa untuk rukuk dan sujud. InsyaAllah perbincangan isu ini akan dilanjutkan lagi dalam bab 6 berikutnya. Bab selepas ni lah. Kita pergi pada bab yang ke-6 kadar sutrah. Bab ini menyebutkan kadar jarak antara musalli dengan sutrah yang berada di hadapan. Ini semua sini saya tertinggal. Ni kita bincang ni dalam konteks maknanya mengambil kira bermula di tempat sujud ke hadapan. Bukan kira di tempat berdiri, tidak. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis sebagai asas perbincangan bab, iaitu hadis yang ke-749. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Salamah wal Harith bin Miskin qira'atan alaih wa ana asma'. An Ibn al-Qasim qala haddathani Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah huwa wa Usamah ibn Zaid wa Bilal wa Uthman ibn Talha al-Hajabi fa'aghlaqaha alayh. Qala Abdullah ibn Umar fasa'altu Bilalan hina kharaj ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من 3 أذرع. Cuba kita ambil atas saja, tidak ambil pada sahabat tu. Takut tak ingat pula istilah dia. Saya ambil daripada awal lah ni. Kata Imam Nasai, dia kata telah meriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Salamah dan oleh Al-Harith bin Miskin secara qira'atan alaih, dan saya telah mendengarnya. Itu istilah kita bincang dalam muqaddimah dulu lagi. Ingat ke tak tu? Al-Harith bin Al-Miskin ni guru, antara guru yang banyak juga Imam Nasai ambil manfaat daripada dia. Dia berlaku bukan perbalahan, silap faham. Ingat tak cerita tu? Tu kena ingat lah. Saya sebut sekali sebab lama dah tak jumpa ni. Saya ringkas lepas tu kena sebut ringkas pun boleh ingat balik. Dia ada masalah. Bagi ulama Imam Nasai tak ada masalah guru dia, cuma guru dia silap faham. Silap faham ni berlaku ni kerana begini. Kerana pada waktu tu adalah pihak kerajaan tu dia ada setengah-setengah ulama tu dia tidak sependapat dengan kerajaan. Imam Nasai ni dia orang dia jenis sentiasa berpakaian kemah. Dia antara ulama hadis yang kaya lah. Kira dia makan ayam dan hari kan sebut. Bini cukup kata. Sehingga ada sangka dia ni macam tali barut kerajaan. Siapa tertuduh begitu dia, padahal tidak. Jadi guru dia pun antara yang kira-kira terfitnah jugalah. Dalam kisah ni seolah dia pun menganggap seolah-olah Imam Nasai pergi ngaji dia nak cari poin-poin untuk buat report pada kerajaan. Jadi mata-mata kerajaan lah.
Sangka begitu. Pada Imam Nasir kata tidak, dia nafikan. Akhir sekali ni fitnah lah. Akhir sekali guru dia tak mau. Imam Nasai ada dalam majlis ilmu dia. Majlis hadis lah. Dan Imam Nasai ni dia tahu guru dia telah silap faham. Guru dia telah termakan fitnah pada waktu itu. Ni zaman fitnah. Jadi Imam Nasai, dia pergi ngaji guru dia, tapi dia tidak akan bertatap wajah dengan guru dia. Misalnya duduk alik tiai ko. Dia duduk alik pintu, kadang dia duduk luar tu. Tapi dia dengar. Sebab tu dia kata, wa ana asma'. Jadi maknanya semasa tahammul hadis, semasa ada hadis tu berlaku, dia tak tengok mulut guru dia. Dia tak tengok guru dia menyampaikan hadis. Tapi dia dengar. Dia ada, dia balas. Bukan dia balas tu, guru balas dia. Dia tak balas. Anak kena sebut betul lah sebab dalam kitab sebut begitu. Jangan pula kata, nak bela ketemu. Siapa menyalah ke Tok Guru. Tak, kadang-kadang boleh berlaku gitu. Dia kalau dia ni benci Tok Guru dia tak pergi ambil hadis. Tapi Tok Guru dia tu baik cuma fitnah. Nak macam mana? Jadi masa dia ambil, jadi sebab ada ketikanya dia meriwayatkan hadis, tak ada dia sebut gitu. Qira'atan alih wa ana asma'. Maknanya sebelum tu tak balas lagi. Ni mana ketika berlaku kita kata silap faham tu lah. Mana Imam Nasai tetap hadir dalam majlis guru dia, tetapi dalam keadaan dia tidak dapat melihat guru dia dan guru dia tidak lihat pada. Tetapi dia kata wa ana asma'. Tapi saya boleh dengar suara dia. Maknanya nusuk alik dia. Setengah ulama kata kadang-kadang nusuk alik pintu, bersembunyi nusuk, takut tak faham pula. Dia duduk sembunyi di sebalik pintu. Tu. Tapi dia dengar. Itu maksud qira'atan alih itu. Wa ana asma' itu. Takut tak faham. Sebelum ni sebut dah. Dia jadi macam ni, jadi khusus untuk Imam Nasai ni, qira'atan alih wa ana asma'. Tapi kalau ada orang lain balas juga, boleh juga guna ni pun. Gitu maksudnya. Jadi ana tak terjemah lah tu. Buat jadi panjang lah. Secara qira'atan alih dan saya telah mendengarnya. Mereka berdua telah meriwayatkan daripada Ibnul Qasim. Beliau telah berkata, telah meriwayatkan kepada saya, haddatsani Malik, oleh Malik daripada Nafi' daripada Abdullah bin Umar. Nafi' ni hamba. Nafi' ni hamba kepada Ibnu Umar. Maula lah, hamba dia bebaskan. Hamba yang Ibnu Umar kemudian dia bebaskan. Nafi' ni. Dia pula jadi perawi hadis daripada kita kata tuan mas dia. Tapi masa ni dia adalah maula. Ulama kata masa ni dia sudah maula, sudah dibebaskan. Baik. Jadi bahawa Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah, Usamah bin Zaid, Bilal, Uthman bin Talhah al-Hajabi, tertinggal tu terjemah tu. Kena tulis sendiri terjemahnya begini. Jadi Nafi' riwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar menyebutkan bahawa, ini banyak tertinggal, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid, Bilal, Uthman bin Talhah al-Hajabi telah masuk ke dalam Kaabah. Tu tertinggal. Tulis telah masuk ke dalam Kaabah. Beliau telah menutup pintu Kaabah untuk Rasulullah. Jadi beliau ni mana Uthman bin Talhah. Hak dia tutup pintu, Nabi suruh. Bapa tutup pintu tu, takut ramai masuklah. Ya kalau anak masuk kau tak tutup ni. Sebab Nabi duduk dalam tu. Tutup itu. Jadi kalau sahabat duduk luar ni, nanti tunggu gitu. Cerita dia ni. Abdullah bin Umar telah berkata. Sebab dia ni tak masuk. Saya telah bertanya bila ketika beliau keluar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah buat apa dalam tu ayat kak? Dia kata. Rasulullah buat apa? Beliau menjawab, bila apa kata? Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan satu tiang di bahagian kirinya, 2 tiang di bahagian kanannya dan 3 tiang di bahagian belakangnya. Kaabah pada hari ini. Pada hari itu tu sebenarnya. Hari ini tu maksudnya hari itulah. Hari dia sebut tu. Ada 6 tiang. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam salat dengan keadaan jarak antara beliau dengan dinding Kaabah lebih kurang 3 hasta. Sebabnya begini, kalau dalam syarah hadis, hak ni ketika mana ketika bila ni? Mana ketika selepas Fatih Mekah? Baik. Sekarang sebab ada dalam riwayat kata 5 tiang. Ke mana? Ada kata ni. Dia kata sebenarnya betulnya ni lah. Cuma masalah tiang ni ada dalam riwayat sebut
Jadi ada sedikit. Boleh tengok dalam internet apa dia ada buat tu. Jadi net lah mudahnya begitu. Net. Setengah kata asalnya 5. Kemudian berlaku proses pembinaan baru dan sebagainya, berlaku tambahkan untuk menguatkan bumbung itu, ada yang kata begitu dalam setengah syarah lah. Tak apalah, yang kita naknya, hak kita nak di sini sesuai dengan tajuk di sininya berkait dengan yang disebut oleh Bilal ni jarak. Jadi Nabi masuk dalam Kaabah ini, Nabi salat. Hak tu sebenarnya Ibnu Umar nak tahu ya. Kemudian bila sebut detail, dia kata salat tu, jadi nak menghadap ke mana? Menghadap dalam tu. Dia menghadap salah satu dinding Kaabah. Sebab ulama kata duduk dalam Kaabah tu boleh menghadap ke mana-mana dinding pun. Tu. Jadi kukuk mana dia menghadap dinding, jarak antara dahi Nabi, tempat Nabi sujud dengan dinding tu 3 hasta. 3 hasta. Baik. Itu yang disebut. Jadi daripada hadis ini, dari sudut status hadis ini muttafaq alaih. Baik. Melalui hadis ini kebanyakan ulama berpendapat kadar maksima sutrah adalah 3 hasta. Setengah ulama kata hadis ini kita boleh buat istidlal bahawa kadar maksima, jangan lebih pada tu. Jangan lebih pada tu. Maknanya paling jauh, mana dengan tempat sujud tu 3 hasta. 3 hasta ni kita berapa kaki? Lebih kurang 9 kaki lah. 9 kaki lebih kurang. Anak saya tak sapan 9 kaki tu. Itulah setengah ulama kata jauh tu. Itulah setengah kata dak, dia kira pada, kalau hak 9 tu kira pada tempat pijak tu. Setengah kata 3 pun pada tempat pijak. Sebab kalau kata hasta kita letak ni sempat lagi. Tapi setengah ulama misalnya Imam Malik dia kata kalau 3 hasta, kalau ambil kira pada tempat pijak kaki di tumit tu, dia jadi orang panggil apa? Kelantan panggil kena khokok sikit masa sujud tu. Sebab sutrah duduk depan tu. Sebab tu Imam Malik kata dak, dia kira selesa. Kira selesa. Setengah ulama kata hak ni sutrah imam ni. Hak kata 3 hasta sutrah imam. Kalau sutrah makmum, dia sutrah makmum ni, sutrah makmum yang pertama adalah imam itu. Jadi sutrah makmum yang kedua tu adalah sah dapat. Begitulah seterusnya. Tu khilaf ulama. Kukuk mana pun ada ulama kata berdasar pada hadis ni, kadar yang paling maksima, yang paling jauh adalah 3 hasta. Baik. Adapun hadis riwayat Syaikhan yang menyebutkan kadar sutrah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinding dengan kadar yang boleh dilalui kambing. Ni di luar Kaabah, bukan dalam Kaabah. Difaham oleh ulama sebagai kadar yang minima. Sebab kalau kambing lalu, kambing ni bersamaan. Tu yang kata sejekar tu, shibran tu. Kambing dia lalu dah. Lebih kurang tu teluh dah. Kadar tu. Kalau dia lalu kot tu. Tu. Jadi dalam Bukhari Muslim sebut gitu. Jadi setengah ulama kata hak ni kadar yang minimal. Sebabnya kata tak boleh nak talak hadis ni mudah-mudah sebab sahih. Tak boleh nak talak. Imam Al-Baghawi menyebutkan para ulama menganggap sunat menghampir setelah dengan kadar boleh sujud, dan begitulah yang berlaku dalam saf-saf, dia kata. Dia ni sependapat juga dengan Imam Malik tadi lah. Sebab saf-saf telah kadar tu sesa tu. Baik, harus salat dalam bangunan Kaabah. Keinginan Ibnu Umar yang begitu tinggi untuk mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi memastikan kaifiat ittiba' yang tepat. Jadi apa yang Ibnu Umar tanya tu? Dia nak pastikan dia ikut Nabi ni biar tepat. Tu sahabat. Tu tujuan dia. Tu mengikut ulama lah dalam syarah tu. Dia nak tahu. Jadi maknanya di sini berdasar pada banyak hadis, dia macam persoalan dia tu difahami oleh Bilal, dia nak tanya keseluruhan. Jadi soalannya mudah, Nabi buat apa? Kaifa sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu mengikut ulama kata-kata dia guna sana'a tu apa? Sana'a ni setengah ulama kata dia lebih lagi daripada mana fa'ala tu. Makna dia nak satu jawapan lebih detail. Seolah dia kata mu ceritalah pada gapo dia Rasulullah semua sekali. Hak Rasulullah buat mu cerita semua. Seolah gitu dia tanya. Sebab tu bila sebut dengan terang tu, padahal kita kata tiang-tiang yang ada tu tidak menjadi sutrah. Masa Nabi duduk jadi sutrahnya dinding. Tapi dia sebut Nabi duduk sini. Alik kiri setiang, kanan 2 tiang, belakang 3. Dan Nabi menghadap pada dinding. Antara dinding 3 hasta. Jelas. Dia sebut begitu. Tujuannya apa? Untuk pastikan kaifiat. Bila nak ikut Nabi ni, kaifiat tu kena tepat.
Yang keenam, harus menutup pintu masjid jika ada kemaslahatan. Harus. Daripada ni antara dalil lah. Dia setengah-setengah masjid tu kan. No, macam penjara. Bilik air tu pun, atas tu, apa tu? Nak mahalal berlaku kecurian ni maslahatnya. Sebabnya ulama sebut begini, masjid ni asalnya tidak ditutup. Itu asal dia. Boleh ke tidak ditutup? Bila ni antara dalil, boleh. Sebab apa? Ada masalah. Apa masalah Nabi tutup Kaabah ni? Pintu Kaabah ni? Takut sahabat masuk, takut ramai masuk jadi sesak dalam tu. Itu tujuan dia. Begitu kan. Baik, bab yang ketujuh ni kita bincang minggu hadapan lah. Zikru ma yaqta'u salah wa ma la yaqta' idza lam yakun baina yadayil musalli sutrah. Perkara yang memutuskan salat dan perkara yang tidak memutuskan salat apabila tidak ada sutrah di hadapan musalli. Jadi di sini dalam hal ini saya buat dah nota cuma agak panjang sikit. Sebab nak faham beberapa perkara. Apa maksud memutuskan solat tu apa? Solat tu jadi putus, apa maksud? Apakah jadi batal solat? Jadi tidak berkat, kurang pahala, tak sempurna, apa maksud? Itu sah. Yang keduanya, sebab dalam hadis ni kalau kita perhati yang disebut tentang solat tu perempuan, himar, anjing. Lepas tu Nabi guna syaitan. Syaitan ada juga sebut tu. Sebut. Baca kita bincang minggu depan lah. Jadi pelik lah. Ni sebab tu hadis-hadis Nabi ni kadang-kadang dia ada dalam bentuk isyarat-isyarat, dalam bentuk kiasan. Jadi insya-Allah kita bincang minggu hadapan lah ni. Asas setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.